Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru-guru peserta CDL and so on untuk Negeri Sembilan. Selamat petang terima kasih kepada Saudara Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan pautan kita pada petang ini. Terima kasih kepada Cikgu Mira yang akan bertindak sebagai moderator dalam sesi kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Kugan. Boleh panggil Cikgu Kugan Cikgu Kuganes Warren. Saya panggil Cikgu Kugan ni lah Dan juga Cikgu Logarani daripada SJKT Bandar Spring Hill. Ya, Doktor. Saya pernah sampai ke sana lah, ke Bandar Spring Hill. Kita ada jumpa ke Puan Ya, Logarani? Doktor. Ya. Pernah Untuk jumpa dulu kan? PBL. Okey. Jadi pelajar-pelajar di sana pun bagus saya tengok masa tu. Jadi itulah kalau ada kesempatan kita dijumpa balik di sana. Jadi tahniahlah kepada cikgu berdua yang akan berkongsi nanti. Tajuknya pun menarik screen tea. Biasa saya dengar baju tea. Ini kita ada screen tea. Jadi kita akan sama-sama lihat. Mungkin ada kaitan dengan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah berkenaan. Jadi terima kasih dan tiada di atas perkongsian yang cikgu berdua akan lakukan nanti. Saya akan meneruskan saya punya perkongsian sesipan refleksi. Saya masih lagi membicarakan tentang bagaimana pembelajaran berlaku dalam konteks pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ni sebagaimana yang cikgu semua maklum, dalam bahasa Inggeris dia panggil deep learning, pembelajaran bermakna. Jadi dalam siri pada hari ini, pada minggu lepas saya ada kongsikan tentang satu teori berkaitan dengan pembelajaran, iaitu teori dwi pengkodan, dual coding, yang mana input pembelajaran yang disediakan untuk anak-anak ada dua bentuk. Satu dalam bentuk gambar, satu lagi dalam bentuk lisan ataupun perkataan. Lisan ataupun perkataan. Satu lagi dalam bentuk grafik, gambar. Dan kita dapati teori ini menyatakan pendekatan bahan yang seumpama ini mempunyai kesan kepada pembelajaran anak-anak. Kepada pembelajaran anak-anak. Jadi kita akan cuba bincangkan nanti apakah faedah teori ini, dan cikgu-cikgu nanti mungkin boleh mencuba. Sebenarnya benda ni kita dah banyak lakukan. Cuma kali ini saya nak supaya kita tahu kenapa kita gunakan sesuatu kaedah ataupun sesuatu teknik. Ada teorinya yang menyokong apa yang kita lakukan itu. Jadi kita lakukan itu bukan kerana kita terikut-ikut ataupun kita dalam bahasa biasa dia panggil syok sendiri kan. Tapi kita buat itu ada sebab dia dan ada asas yang kukuh. Ada teori yang menerangkan perkara berkenaan. Jadi kalau dalam sesuatu amalan, kita ada why.
Why itulah yang menyebabkan why. Why ni maksudnya mengapa kita melakukan sesuatu perkara itu. Kalau kita punya why kita tu baik, kuat, maka amalan tersebut boleh kita laksanakan secara berterusan ataupun ada dia punya sustainability. Sustain ya. Dia ada sustainability berterusan dan kita merancang perkara tersebut. Dia tak berlaku secara kebetulan tapi kita rancang. Ini rajah ini adalah gambaran tentang teori Dewey pengekodan dual coding ini. Jadi saya kongsikan grafik dia lah. Ini contoh grafik. Kalau ada grafik macam ni, saya tak payah cakap banyak. Transformasi joy kena. Jadi cikgu-cikgu dah boleh nampak dah. Kan? Ini faedah yang penting lah. Ya, kalau saya tak buat grafik begini, mungkin cikgu terpaksa dengar saya menerangkan teori dalam lisan saya ataupun dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin lambat kita nak visualisekan idea berkenaan. Tapi kalau saya kemukakan grafik yang seumpama ini, kemudian saya terangkan, cikgu rasa lebih mudah untuk nampak, you can visualize better. Okay? Itu di antara kaedah dia. Jadi kita biasa mempermudahkan bahan yang kita nak kongsikan dengan murid-murid kita dengan cara kita menggabungkan lisan, perkataan dan juga grafik ataupun gambar. Jadi dari segi dari segi tadi gambar tu telah menerangkan sebenarnya, cuma saya nak tunjukkan bahawa ada dua deria akan terlibat dalam pembelajaran berkenaan. Bila kita sediakan bahan yang seumpama itu, deria lihat dan juga deria dengar. Kalau perkataan itu, dia hanya lihat sajalah kan. Kalau lisan, dia dengar saja. Kalau cuma yang penting sekarang ni ialah dia punya prinsipnya ialah supaya apa yang dipaparkan dalam gambar itu selaras dengan apa yang ada dalam lisan ataupun perkataan. Dia mesti ada hubung kait. Dia must be integrated. Jangan pula gambar lain, cakap lain. Penerangannya lain. Tak boleh. Dia akan menyukarkan proses pembelajaran. Okay? Jadi apa yang kita kongsikan, yang kita sediakan bahan-bahan berkenaan akan diproses oleh anak-anak dalam ingatan bekerja mereka, dia punya working memory. Dan kita kena ingat bahawa saya dah bincangkan sebelum ini, ingatan bekerja itu sangat terhad. Dia very limited. Dalam kajian menunjukkan maksimumnya 9 perkara yang boleh kita kongsikan. Sebaik-baiknya dalam lingkungan 4 ataupun 5 perkara. Kita kongsikan dalam sesuatu masa. Dengan cara begitu, kita tidak membebankan kognitif anak-anak. Dia panggil load teori kan? Cognitive load teori. Teori beban kognitif. Dia ada dia punya teori juga kat situ. Dan apa yang akan berlaku selepas itu, kedua-dua perkara itu akan dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada anak-anak, murid kita di dalam ingatan jangka panjang. Ingatnya, kalau tidak wujud perkaitan apa yang sedang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada, apa yang murid-murid itu sudah tahu, maka pembelajaran tidak berlaku. Sebab tu kita biasa jumpa kes ini. Hari ini kita ajar, besok anak-anak dah lupa dah apa yang kita ajar. Maksudnya pembelajaran tidak berlaku. Maknanya anak-anak tidak dapat mengaitkan apa yang dia pelajari dengan baru pelajari, sedang pelajari dengan pengetahuan sedia ada. Sebab tu pengetahuan sedia ada ni sangat penting. Jadi kita kena pastikan
bahan-bahan yang kita kongsikan, perlulah maklumat atau fakta yang kita nak kongsikan itu, kalau boleh kita kaitkan dengan pengetahuan sedia ada. Ini saya akan terangkan lebih lanjut nanti dalam sesi yang yang seterusnya nanti, yang kita panggil sebagai third space. Dia ada ruang ketiga. Ya, ruang ketiga ini adalah ruang pembelajaran bermakna yang perlu dirancang dengan teliti oleh guru-guru. Dan saya selalu ingatkan bahawa pembelajaran bermakna dia tidak boleh berlaku secara kebetulan. Ya, dia perlu dirancang dengan teliti, perlu kepada reka bentuk. Sebab tu kita gunakan istilah reka bentuk. We have to design the learning experience. Okay. Dan ini adalah merupakan beberapa faedah apabila kita menggunakan pendekatan Dewey Coding ini, di mana kita menggabungkan gambar, grafik dengan perkataan dan juga lisan. Ya, perkataan atau lisan. Jadi pertama kita dapati dengan kehadiran paparan visual yang disediakan itu akan memudahkan perhatian. Mudah menarik perhatian. Sebab ingat untuk anak-anak memindahkan apa yang sedang dipelajari itu, dia perlu memberi perhatian ataupun memberi tumpuan. Dia mesti concentrate. Dia perlu concentrate kepada apa yang sedang dipelajari. Jadi kalau ada visual yang bagus, visual yang dirancang dengan teliti, jadi visual tu dapat memudahkan anak-anak memberikan perhatian. Ya. Tapi janganlah visual yang semak, yang terlalu semak kan. Banyak perkara yang nak disumbat dalam visual berkenaan itu tidak baik. Visual yang baik ini ialah video yang ada fokus. Kita ada fokus. Nampak simple tapi boleh fokus. Jadi apa yang kita nak sampaikan itu mudah untuk diproses, diterima oleh murid-murid. Itu faedah yang pertama kan. Saya pun dalam grafik ni pun saya gunakan grafik yang mudah saja. Menggambarkan, kan ada anak panah semua tu, ada makna dia. Ya, grafik-grafik itu ada makna dia yang kita rancang. Bukan maksudnya kita main letak je grafik tu, tapi grafik itu mempunyai message yang boleh membantu kepahaman ataupun penerimaan. Yang kedua itu ialah dapat mencetuskan pengetahuan sedia ada. Apa yang anak-anak tu sudah tahu. Ini penting. Bila dapat trigger, kita panggil pengetahuan sedia ada itu dapat dicetuskan, maka mudah untuk dia mengaitkan apa yang dia dah tahu itu dengan apa yang dia sedang pelajari. Jadi grafik pun dapat membantu untuk mencetuskan pengetahuan sedia ada. Ya, dia punya prior knowledge, ya, prior knowledge, pengetahuan sedia ada. Okay, jadi dia dapat trigger, dapat cetuskan. Sebab otak kita ni dia banyak isyarat, menerima isyarat-isyarat kan, isyarat-isyarat, signals. Sebab dia melibatkan connection di antara apa yang kita sedang belajar dengan apa yang kita tahu. All the connectivity tu boleh berlaku dengan lebih mudah, dengan lebih baik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dia dapat menguruskan beban kognitif. Saya ada sentuh sikit tadi. Kita tahu bahawa ingatan bekerja tu terhad. Jadi kalau kita masukkan grafik yang sesuai, yang baik, dia dapat mengurangkan beban. Dapat mengurangkan beban kognitif anak-anak. Okay? Dan ini memudahkan proses pembelajaran. Jadi dia dapat fokus lah.
Itu pun ada kaitan dengan fokus dan boleh juga mengelakkan daripada kekeliruan. Ya. Tapi kalau terlalu banyak yang diberikan dalam sesuatu masa, ini akan menjejaskanlah sikit sebanyak pembelajaran berkenaan, ya. Jadi dia susah nak fokus, nak ambil, kemudian nak kaitkan dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Jadi takut banyak yang tercicir, ya, yang tercicir. Yang dikandung, yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Itu ada peribahasa yang menarik, kan, yang boleh dijadikan sebagai pedoman lah. Jangan terlalu banyak lah. Maksudnya kita mengejar sesuatu tu seolah-olah semuanya kita nak ambil, nak disumbatkan dalam satu masa, dan akhirnya apa yang dikejar tu tak dapat, yang dikandung itu, yang ada tu pun berciciran, ya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dia ada satu istilah dipanggil skema. Skema ni adalah merupakan pengetahuan sedia ada yang mantap, yang disimpan di dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Dia dah jadi satu yang mantap. Dia dah kukuh dah dalam kita punya ingatan jangka panjang. Dan kalau kita nak panggil dia pun, nak perolehi semula apa yang ada, kalau dia dah dalam bentuk skema, lebih cepat. Dia boleh berlaku secara automatik. Automaticity. Dia berlaku secara automatik. Okey. Jadi bila apa yang dibelajar tu boleh dibentuk dalam bentuk skema, ada setengah-setengah sarjana menggunakan istilah skemata. Okey, skemata, ataupun saya lebih cenderung menggunakan istilah skema. Skema maksudnya dia telah kukuh, telah mempunyai kaitan yang sangat mantap dengan pengetahuan sedia ada yang tetap disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita nak membantu anak-anak membina skema dalam pembelajaran mereka. Jadi bila dah ada dalam bentuk skema tu, dia dah lebih kukuh. Jadi kalau nak digunakan nanti, nak dipanggil semula, lebih mudah. Dia boleh berlaku, kalau dalam istilah psikologi kognitif ni dipanggil sebagai automaticity, berlaku secara automatik. Ya, dia terus keluar begitu saja. Dia tak perlu lagi nak proses lama sebab benda tu dah mantap. Okey, maksudnya dia boleh memantapkan perkara apa yang dia belajar itu untuk digunakan pada masa-masa yang akan datang. Itu yang keempat. Faedah yang kelima ialah memindah keingatan jangka panjang ke dalam ingatan bekerja. Dia ada satu lagi yang penting. Ini yang kita panggilkan retrieval practices. Maksudnya apa yang kita simpan tu kita boleh panggil semula, kita boleh perolehi semula. Dia masukkan ke dalam ingatan bekerja. Kenapa? Supaya nanti kita dapat kaitkan balik dengan apa yang akan dipelajari, yang baru dipelajari. Sebab tu nanti saya akan terangkan sikit tentang konsep perkembangan pembelajaran. Sebab anak-anak ni kita kena tengok dia punya perkembangan pembelajaran. Bila kita sebut perkembangan pembelajaran, dia akan meningkat daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Ini yang saya terangkan dulu, kalau masih ingat lagi. Dia tahu, dia simpan. Tapi bila dia nak apply, nak mengaplikasikan, dia kena panggil balik. Masukkan balik ke dalam ingatan bekerja untuk digunakan. Itu dia panggil retrieval. Kemudian bagaimana dia boleh meningkatkan penguasaan dia. Tahu, kemudian dia faham, dia boleh aplikasi, dan dia akan sampai ke peringkat penguasaan. Itu peringkat, dia panggil proses peringkat pembelajaran ataupun
perkembangan pembelajaran. Okey. Ini yang dikatakan memindahkan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang ke dalam ingatan bekerja. Tadi kita tengok daripada ingatan bekerja dipindahkan, dikaitkan dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang, dan apabila sampai ke peringkat kita nak mengaplikasi, ni kita kena panggil balik untuk digunakan. Dan yang akhir sekali ialah dia dapat meningkatkan keyakinan anak-anak. Ya, meningkatkan keyakinan, dapat membantu bila dia yakin, dia dapat memproses apa yang dipelajari itu dengan baik, dia akan jadi lebih termotivasi. Kita kena ingat ya, motivasi ni kan ada dua jenis. Satu motivasi intrinsik yang tersirat, dan satu lagi ialah motivasi intrinsik eksplisit, yang di luar. Itu motivasi daripada luar. Yang kita nak fokuskan ni ialah membina motivasi dalaman. Ya, dalaman dalam diri anak-anak tu dia dapat nanti insya-Allah dalam sesi yang akan datang saya akan terangkan konsep metakognitif. Metakognitif ni ialah keupayaan anak-anak untuk menguruskan pemikiran, menguruskan pembelajaran mereka dengan lebih baik. Sebab akhirnya nanti kita akan cuba melahirkan anak-anak yang kita panggil tangkas belajar. Learning agile. Dia agile. Ada agility in learning. The learning agility. Ketangkasan belajar. Ya, ketangkasan belajar ni hanya akan dapat dicapai kalau ada kemahiran metakognitif. Itu kita akan bincang dalam siri-siri sepanjang akan datang lah. Saya ingat cukup untuk petang ini. Ya. Jadi yang satu lagi tu kita akan ada satu slide itu, tapi saya ingat kita dah sampai, saya dah ambil masa lebih daripada masa yang diperuntukkan kepada saya. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan pada petang ini sikit sebanyak dapat memberikan, dapat membantu cikgu-cikgu semua untuk mula menyediakan bahan-bahan yang mempunyai dual code, dual coding tadi. Jadi saya ucap terima kasih di atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini, cikgu bantu cikgu. Ni saya pun cikgu juga sebenarnya, walaupun dah bersara kan. Cikgu bersara. Jadi cikgu bantu cikgu dapat kita realisasikan nanti. Tadi tentang agility itu sebenarnya untuk murid kita panggil learning agility. Untuk guru kita panggil instructional agility. Ini pun insya-Allah kita akan bincangkan secara berperingkat-peringkat. Saya serahkan sesi ini terus kepada Cikgu Mera untuk perkongsian yang terus-terusnya. Terima kasih banyak-banyak pada semua.